Alright, so kita pergi kepada soalan pula. Okay, so soalan 1 ni teacher tak discuss kot kan. Apa macam senang. Soalan 1. Okay, soalan 2. Okay, kita start dengan soalan 2 lah. Okay. So, soalan 2 dia kata diagram 1 shows a nuclide thorium 234 is placed in a container. Okay, thorium 234 nuclide decay to a nuclide radium 226 by emitting alpha particles and beta particles. So, kita highlightkan lah. Bila kita baca, kita highlightkan apa maklumat yang dia bagi. Thorium dia decay kepada radium. Okay. So, soalan first, dia kata mark with right for the correct answer in the box provided. The box in diagram 1 made of, okay. So, kalau box containing radioactive material, selalunya kita buat daripada lead lah. Okay, lead. Okay. Calculate the number of alpha particles and beta particle that emit in the thorium 234 decay. Okey, berapa alpha partikel yang terhasil dan berapa beta partikel yang terhasil. So, first kita kena tulis dululah dia punya equation. So, dia bagi thorium TH23490. So, dia akan menghasilkan Ra 22688 tambah dengan dia kata ada alpha partikel. So alpha partikel helium 42 tambah dengan beta partikel. Beta partikel is electron 0, negative 1. Okay. So macam mana nak tahu berapa helium dan berapa elektron? Okay, kita tengok nuclear number dulu So sebelah kiri kita adalah 2, 3, 4. Okay, so sebelah kanan, okay, 226 campur dengan 4 tambah campur dengan 0. Okay, so jadi berapa? 226 tambah dengan 4. Baru jadi 230. Okay, kalau yang sebelah kiri tadi, 234. So berapa beza dia? Okay, 234 tolak dengan 230. Beza dia 4. Maksudnya di bahagian ni dia kurang 4 lagi. So, macam mana nak hasilkan 4? Kita nak kena darab berapa? So, kita darab dengan 2. Sebab 2 darab 4 dapat 8. So, kita tambah baliklah 226 tambah dengan 8. So, dia menghasilkan 2, 3, 4. Okay, betul dah. Right, tengok yang bawah pula, sebelah kiri 90, sebelah kanan, okay, untuk proton number 88 tambah dengan, okay, 2 darab dengan 2. Okay, sebab ada 2 tadi, darab dengan 2 lah, 2 darab 2, 4. Okay, 88 campur dengan 4, dapat 92. 92 dah lebih daripada yang sebelah kiri. So, dekat sini kita kena dia lebih sebanyak berapa? Lebih 2. So kat sini kita kena letak 2 lah. Sebab 2 darab negatif 1, negatif 1. So dia akan jadi negatif 2. So kita tolak balik 92. Tolak dengan 2 dapat 90. Okay, so berapa alpha partikel yang dibebaskan? Terhasil 2 alpha partikel and 2 beta particles. Okay. Alright. Kemudian dia kata thorium 234 has half-life 20 days. Okay. Half-life dia 20 hari. Inertial mass 48 gram. Calculate the mass of undecayed thorium after 60 days. Okay. Dia bagi kita keluarkan maklumat dia dulu. Okay, dia bagi half-life
Okey. 20 hari. Initial mass NO 48 gram. Okey. So kita nak cari N. Okey, then dia kata after 60 days. Okey. Selepas 60 hari berapa N dia? Okey, jadi kalau selepas 60 hari, okey, kalau kita nak guna formula, kita ada dua kaedah lah. Okey, kalau kita nak guna formula, okey, kita tulislah formula dia N equals to half N naught. Okey, N ni berapa? So dia bagi half life dia 20 hari dan dia nak cari dalam masa mass bila time dia 60 days. Bila 60 hari. Ada berapa half life kat sini? So half life Azni, ya. boleh besar sikit tak soalan? Oh, besarkan soalan. Alright. Okay. So nak cari berapa half life yang berlaku daripada 60 hari tu. Okay, berapa half life dia? So kita bahagi dululah 60 bahagi dengan 20. Okay, so dapat 3. So maksudnya N dia 3 lah. Alright, so masukkan dalam formula ni. 1/2 kuasa 3. Darab dengan N naught tadi 48. So kita akan dapat, selesaikan, akan dapat 6 gram. Okay. Ni yang first. Tunjuk buat. So kaedah yang kedua, Senang ke? lagi senang. Kalau kita tak ingat formula, kita boleh guna kaedah yang kedua. Kita tulis dulu initial mass dia 48 gram. Kemudian selepas half life yang pertama, half life adalah 20 days. Okey, selepas 20 hari dia akan berkurang menjadi 24 gram. Okey, lepas tu selepas 20 hari lagi dia berkurang menjadi 12. Okey, selepas 20 hari lagi, cukup tak lagi? Kita nak tengok semasa 60 hari kan? 2, 4, 6. Okey. So 60 hari dia berkurang jadi apa? 12 bahagi 2 dapat 6 gram. Okey, so ni kaedah yang kedua lah. Kalau kita tak ingat formula, so kita boleh guna kaedah ni. Dan teacher rasa kaedah ni agak mudah lah. Okey. Alright. Kemudian kita tengok soalan 3. Okay, dia kata a doctor conduct investigation on a patient kidneys by injecting iodine 131 radioisotope. Okay, ni salah satu kegunaan lah. Okay, kegunaan radioisotope. So apa radioisotope? Bila ada perkataan radio kat depan ni, maksud dia adalah unstable. So kalau radioisotope, dia adalah unstable isotope. Okay, that has half-life 8 days. Okay, into blood circulation. Okay, a normal kidney can expel the radioisotope in 20 minutes. Okay, so kalau kidney yang normal ni, dia akan keluarkan iodine tu dalam masa 20 minit. So dia tanya, dia bagi graph. Okay, what is the meaning of half-life? So half-life is time taken, okay, for a sample of radioactive nuclei to decay half, okay, from its initial number. Okay. Aktiviti pun boleh ke? Apa kawan? Aktiviti pun boleh sebab kat situ dia tulis aktiviti.
So initial number atau initial activity. Okay. Alright. Kemudian dia kata based on diagram 2. Okay, bila dia kata based on diagram dia, tengok je diagram 2 ni. Okay, which kidney does not function normally? Hak mana yang tak berfungsi dengan baik? Okay, dia kata tadi dekat pernyataan soalan tu, dia kata normal kidney akan expel the radioisotope in 20 minutes. So kita tengok, okay yang ni, okay dia naik. Kemudian bila semakin lama dia semakin berkurang. Okay, tapi yang sebelah kanan ni dia naik and then dia static. Okay, tak berkurang-kurang. Maksudnya yang tak function normally is a right kidney. Okay, give one reason. Kenapa? Sebab iodine 13 is not expelled lah. Atau activity of radioisotope tadi, isotope not reduce with time atau not reduce after 20 minutes. Okay. Alright, then dia tanya the initial activity of iodine is 1600 count per second. So initial activity Okay, calculate the time taken for the iodine 131 activity to reduce 200 count per second. Okay, so sekarang kita nak cari berapa masa yang diambil untuk iodine tu berkurang menjadi 100. Okay, so kita guna kaedah yang mudah lah. 1600. Okay, initial dia count per minute. Okay, so selepas half-life. Okay, half-life tadi berapa dia bagi? Dia bagi tadi kat sini. Okay, half-life dia adalah 8 days. Okay, so 8 hari, 8 days. Okay, selepas 8 hari, apa berlaku kepada count per second dia, aktiviti dia? Okay, aktiviti dia akan berkurang separuh. Berkurang separuh, dia akan jadi 800. Okay, selepas 8 hari lagi. Okay, 8 days. Okay, dia berkurang separuh pula daripada 800 akan jadi 400. Okay, selepas 8 hari lagi, apa berlaku? Dia berkurang lagi jadi 200. And then selepas 8 hari lagi, dia berkurang menjadi 100. So, kita nak yang 100 ni kan? Okay, so berapa masa dia? So, kita kira lah ada berapa half-life? 1, 2, 3, 4. So, 4 half-life darab dengan satu half-life adalah 8 lah. So, dapat berapa? 32 hari. Okay. Kalau nak guna formula pun boleh. Okay, dia N equals to 1/2 N kecil darab dengan N not. Okay, N 100 lah. Sama dengan 1/2. Okay. N kecil. Okay, and then N note dia adalah 1600. Okay, so nanti you akan dapat N dia adalah 4. So N 4, berapa masa dia? 4 darab balik dengan 8. So you akan dapat 32 juga. Okay. Boleh mana-mana satu lah. Okay, seterusnya. Azni, Teacher Azni ada tanya, tak perlu darab jadikan second ke? Tak perlu.
Okay. Kita just letak hari pun tak apa sebab dia dalam soalan dia tak nyatakan pun dia nak dalam second. Okay, kalau second memang banyak sangat nilai dia sebab ni 32 hari. 32 hari nak darab dengan 1 hari 24 jam. 24 jam pula nak darab dalam minit lagi. Lepas tu baru dapat dalam second. Okay. So tak perlu. So just kita letak 32 hari je lah. Unit dia days lah. Okay. Alright, seterusnya dia kata 1/8 of initial activity. Okay, ni contoh yang dia bagi fraction activity yang dia bagi dalam bentuk fraction. So bila 1/8, kalau fraction, tadi teacher kata fraction kita start dengan initial activity dia adalah 1. Okay, so 1 selepas half life. Okay, half life dia 8 hari tadi. Okay, days. Selepas 8 hari, 1 dia akan berkurang separuh jadi berapa? 1/2. Okay, selepas 8 hari lagi, dia akan berkurang jadi 1/4. Okay, dan selepas 8 hari lagi, dia berkurang menjadi 1/8. Okay, so kita nak tengok kat sini lah 1/8. Dia jadi 1/8 berapa masa dia? So, 1, 2, 3. So, kita ada 3 kali half life darab dengan half life dia adalah 8 hari. So, kita dapat 24 hari lah, 24 days. Okay. Alright, itu contoh kalau dia bagi dalam bentuk fraction. So, kalau fraction, initial activity dia mesti start dengan 1 lah. Okay, 9.51 dah. Okay. Boleh skip ke yang ni? Kita ada 8 minit lagi kan? Yang tu skip. Nak tengok yang essay tu. Yang essay Okay, kita nak start essay yang mana? Belakang. Mana yang tadi yang kata nuclear series series tu? Decay series? Decay series soalan mana? Decay series. Ramai nak tahu decay series kan? Decay. Process of life. Decay series. Soalan 4 ni. So apa agak-agaknya jawapan decay series tu What is the meaning of decay series? Okay, so kita decay. Apa maksud decay? So decay is a decay series. Okay, decay tu apa? Decay is a process. Okay, teacher tu yang ringkas process where unstable nuclei or nucleus emit radiation. Emit radiation until dia ada perkataan apa? Stable nucleus is achieved. Macam susah je kan definition dia. Tapi sebenarnya definition dia sama macam definition decay. Tapi kita tambah untuk series ni kita tambah until stable nucleus is achieved. Okay, boleh. Tadi ada yang tanya kan definition of series of decay kan. Okay. So teacher soalan lain yang ni teacher skip Boleh ke? Kak Wan ke nak bincang terus soalan ni? Skip lah. Skip Okay. Essay tu. Okay, essay last sekali. Ni 10 markah. Essay ini apa making decision Ni bukan.
problem solving. Buat making decision satu tu yang atas. Okay, making decision yang okay ni Okay, tengok soalan 11. Okay, dia kata a nuclear power station will be built in a country. Okay, so kita nak hasilkan apa? Kita skipkan ni. Okay, as a nuclear scientist, okay, so apa you nak kena buat? Okay, determine the power station that is meet the safety features and does not pose a threat to environment. Okay, and radioactive waste management issue. Justify your answer. Okay, so kalau soalan 10 markah ni, seperti biasa, kita buat dalam bentuk table. Okay. Table ada berapa aspek? 3 lah. Okay. 3 kolom, sorry. So, first aspect. Okay, kemudian dia punya karakteristik. And last kali dia punya reason. Okay, kita tengok dulu kita nak bina nuclear power station. Okay, so kita nak tengok location. Okay, location kalau nak bina nuclear station, mestilah kita nak ambil kat mana? Kawasan gunung ke kawasan dekat dengan laut? Okay, mestilah kita ambil kawasan yang dekat dengan laut. Okay, dari segi material, okay, material of the building, kita nak concrete. Okay, and then radioactive waste management site. Okay, kat mana site dia, tapak pengurusan sisa dia? Jauh dari kawasan perumahan atau at the city area? So, mesti kita nak yang jauh lah dari kawasan perumahan. Agent, cooling agent, kita nak water. Okay, so kalau tengok yang right banyak ni adalah pada R. Okay, so aspek yang pertama tadi, location. Okay, location. Okay, near by the sea. Oops. By the sea. Apa reason kita nak by the sea? Sebab kita boleh dapat apa? Water, air yang mudah. Okay. So, Azli, yeah. location tu, location tambah, location of nuclear power station. Location of nuclear power station. Okay, location dia by the sea. Kenapa by the sea? Sebab kita nak guna, okay, source of, sebab by the sea ni source of water. Okay, sumber air lah. Sebab apa? Water ni kita nak guna source of water sebab water as coolant. Coolant. Okay, then kita ada material. Material of the building. Nak buat daripada apa? Mesti concrete. Kenapa concrete? Okay, to prevent radioactive from release to surrounding or environment lah. Okay, kemudian radioactive waste management. Okay. Okay, radioactive waste management, karakteristik dia dekat kawasan yang jauh lah, away from resident areas. Okay, so reason dia,
Kenapa kita nak away? Supaya public safe lah. Public safe from exposure of radioactive radiation. Okay, dia more to the safety lah. Okay. And then yang terakhir, cooling agent. Okay, cooling agent. Kita nak water. Okay, sebab apa water? Sebab water high specific heat capacity dia higher. So, bila high specific heat capacity dia higher, maka increasing temperature dia lambat lah. Dia lambat untuk suhu dia lambat naik. Okay. Then, kita nak pilih apa? Okay, I choose. Okay, R. Why R? Okay, because. Okay, location by the sea. By the sea. Okay, kemudian material of the building is concrete. Lagi radio waste management site away from residential area, and cooling agent is water. Okay.